Salam sejahtera Malaysia. Ini berita, berita yang memang panas. Pasti ada yang benci, ada yang suka, ada yang melonjak-lonjak kegirangan, ada juga yang mungkin kata dalam hati, alamak habis, dah tak ada harapan lagi dah. Dan nasib baik, ada beberapa orang yang pasti rasa panas, rasa terkena atau cucuk di hati, terasa. Siapa makan lada terasa pedas. Katak-katak parti. Katak-katak parti, katak-katak lompat sana sini. Dengar ini baik-baik. Besok tidak ada lagi. Bermula besok, tonton dan perempuan, tidak ada lagi istilah katak lompat. Yang ini saya kata padan muka. Padan muka. Pada masa yang sama, saya juga kata susah jugalah. Jadi bagi mereka yang memang sudah di parti itu, walaupun parti itu tiba-tiba bukan lagi pada haluan yang sebenar, kena bertahanlah di dalam parti tersebut. Apa boleh buat, kena bertahanlah. Tahanlah saja walaupun sudah tidak lagi seperti dalam perjuangan asal, tapi tidak boleh sudah lompat parti. Okey, akta anti lompat parti berkuat kuasa esok. Akta yang melarang ahli parlimen untuk melompat parti akan mula berkuat kuasa pada 5 Oktober. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Menurutnya, perkara itu telah diputuskan selepas mendapat perkenaan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kata Wan Junaidi, kerajaan komited mahu memastikan undang-undang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti dapat melindungi hak rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberikan perkenaan tarik kuat kuasa Akta Perlembagaan untuk pindaan nombor 3 2022 pada 5 Oktober 2022 selaras dengan Seksyen 1/2 dan Seksyen 1/3 Akta E1663 katanya. Pelaksanaan akta tersebut merupakan antara ketetapan yang dicapai oleh Pakatan Harapan dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob yang telah dimeterai melalui memorandum persefahaman yang telah ditandatangani pada 14 September tahun lalu. Untuk menjadikan ia realiti, perlembagaan perlu dipindah dan mesti mendapat sekurang-kurangnya 2/3 daripada anggota Dewan Rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 atau juga dikenali sebagai Akta E1663 kemudian diluluskan dengan sokongan 219 ahli Dewan Rakyat pada 28 Julai yang lalu. Tiada mana-mana ahli Dewan Rakyat menolak usul tersebut manakala 11 orang tidak hadir semasa undian dijalankan. Ia kemudiannya telah diluluskan 52 orang senator Dewan Negara pada 9 Ogos. Dengan pindaan tersebut, seseorang ahli parlimen akan kehilangan kerusinya jika mereka bertindak keluar parti atau tidak lagi menjadi ahli parti yang diwakilinya. Namun ahli parlimen yang dibuang parti tidak akan kehilangan kerusi tersebut. Ahli parlimen juga tidak akan hilang kerusi jika parti mereka dibubarkan atau bergabung dengan parti lain atau jika mereka keluar parti untuk menjadi Speaker Dewan Rakyat. Bagi ahli parlimen yang menang dengan tiket bebas pula, mereka boleh hilang kerusi jika menyertai sesebuah parti atau menjadi anggota gabungan. Menurut Tuan Junaidi, dengan penetapan tarik berkuat kuasanya akta tersebut, maka pindaan Seksyen 7A Jadual ke-8, Pasal 6 Perkara 48, Perkara 160 dan Pasal baru 3A Perkara 10 serta Perkara baru 49A dengan dikuatkuasakan dengan segera. Ini seterusnya akan membenarkan pemakaian Akta E1663 ini di peringkat negeri yang tertakluk perkenaan Sultan atau Tuan Yang Terutama atau Raja di negeri berkenaan, katanya lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Setelah apa yang berlaku di Malaysia pada ketika ini, akhirnya Inspektor General of Police, Ketua Polis Negara iaitu Akril Sani Abdullah Sani terus membuat keputusan, membuat pengumuman yang memang mengejutkan seluruh Malaysia.
Dan ini membuktikan bahwa memang kabar angin itu hampir betul-betul benar. Memang kabar angin itu hampir betul-betul. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, IGP berkata polis siap siaga untuk hadapi PRU 15 dalam masa terdekat. Tuan-tuan dan puan, ini menunjukkan memang betul bahawa kabar angin itu mungkin betul berlaku. Kalau ketua polis negara memang sudah buat pengumuman begini, memang ini boleh dikatakan bukan lagi kabar angin tetapi betul-betul. Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa membuat persediaan rapi dari segi sumber manusia dan aset bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya umum PRU 15, kata Ketua Polis Negara Tan Sri April Sani Abdullah Sani. Beliau berkata justru pasukannya sentiasa dalam keadaan bersiap sedia jika PRU 15 diadakan dalam masa yang terdekat. Untuk PRU 15 katanya, untuk PRU 15 sekarang ini nampaknya sedang hangat diperkatakan. Dan seperti mana pada tahun-tahun yang terdahulu, PDRM dah buat persiapan rapi dari berbagai sumber terutama manusia dan aset-aset bagi memastikan kelancaran pilihan raya itu katanya. Tambahnya lagi, insyaAllah dengan persiapan kita laksanakan dan aturkan, pilihan raya akan berjalan lancar, tentram dan aman. Katanya, kalau PRU 15 dalam masa terdekat, kami pihak polis sedia berhikmat, jadi kita sentiasa siap sedia, katanya kepada pemberita di Georgetown pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas lawatan kerja ke Pulau Pinang sempena sambutan peringatan Hari Polis Marin. Polis Marin ke-75 di Pengkalan Polis Marin, Batu Uban di Georgetown yang turut juga dihadiri oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam iaitu KDNKA, Bukit Aman iaitu Datuk Seri Hazani Ghazali. Pada 30 September yang lepas, Majlis Tertinggi UMNO mahu Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bagi membolehkan PRU 15 diadakan tahun ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan cadangan tarik pembubaran kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu dalam ucapannya, April Sani berkata, sejak Januari hingga Ogos tahun ini, pasukan Polis Marin PPM berjaya merekodkan nilai rampasan sebanyak 292 juta ringgit Malaysia, membabitkan 5,103 kes melibatkan kesalahan penyeludupan, kontraban, migran, khazanah negara, dadah dan lain-lain berbanding 4,463 kes dengan nilai rampasan 247 juta ringgit Malaysia bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Beliau berkata, peningkatan jumlah kes dan nilai rampasan bagi tempoh kajian itu membuktikan bahawa tindakan proaktif PPM membuahkan hasil. Katanya masyarakat menganggap bahawa PPM hanya menjalankan tanggungjawab menjaga perairan negara. Namun pada hakikatnya fungsi PPM adalah jauh lebih luas dan mencabar. Tambahnya lagi, PPM antara barisan hadapan yang turut sama berusaha membentras kegiatan jenayah, rentas sempadan penyeludupan dan penyelewengan sumber khazanah laut dan hasil hutan yang menyebabkan ketirisan hasil negara. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.